menikmati kehidupan yang sihat tu penting. Jaga pemakanan, lakukan aktiviti fizikal supaya tak ada penyakit yang berbahaya. Tetapi sebut tentang penyakit ni, tahukah anda berkenaan dengan penyakit hati berlemak? Hari ini kita nak kupaskan tentang penyakit hati berlemak ini bersama dengan kita. Ini dia Dr. Khairul Najmi Muhammad Nawawi, pakar perunding gastroenterologi dan hepatologi UKM Specialist Center dan Fakulti Perubatan UKM. Terima kasih Dr. Najmi bersama kami pagi ini. Sama-sama. Terima kasih. Okey, ini dia kita nak kongsikan, nak kenali tentang penyakit hati berlemak ini. Apa sebenarnya penyakit ini, doktor? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum tu biar saya jelaskan dululah. Kadang-kadang orang confuse hati kat mana, jantung kat mana. So organ hati itu terletak di belah kanan, bahagian abdomen, di bawah tulang rusuk sebelah kanan. Kadang-kadang orang confuse hati itu dengan jantung. Betul. Sebab dalam bahasa Inggeris hati disebut liver. Untuk jantung dalam bahasa Inggeris disebut heart. So heart untuk jantung tu terletak di sebelah kiri dada. Okay. So hari ini kita nak berkata tentang hati berlemak, iaitu lemak di bahagian hati lah. So apa definisi hati berlemak? Adalah kuantiti lemak yang berlebihan di dalam hati. Secara objektifnya mungkin lebih daripada 5% daripada keseluruhan sel-sel hati. Okey, itu tentang hati berlemak. Okey, kita nak tahu juga apakah kelaziman penyakit hati berlemak dalam kalangan masyarakat kita? Okey, sangat makin lama makin tinggi. Kalau kita tengok kadar kelaziman secara global, lebih kurang 13% penduduk dunia mempunyai penyakit hati berlemak. Of course dia berbeza daripada setiap negara, ada yang 25%, ada yang sampai 50%. Kalau kita tengok di bahagian di Malaysia sendiri, kajian terbaru menunjukkan lebih kurang hampir 40% penduduk dewasa di Malaysia yang mempunyai penyakit hati berlemak. Dan kalau kita tengok berdasarkan komposisi etnik, kebanyakan individu India dan juga Melayu mempunyai kadar kelaziman penyakit hati berlemak yang lebih tinggi berbanding dengan yang berbangsa Cina. Okey, mungkin ramai yang nak mengetahui apa sebenarnya faktor yang memungkinkan seseorang ataupun individu itu boleh mengidap penyakit hati berlemak ini. Okey, dua faktor yang paling utama yang menyumbang kepada hati berlemak, iaitu yang pertama dari segi pemakanan dan kedua adalah dari segi gaya hidup yang kurang sihat. So dari segi pemakanan tu makanan yang berminyak, yang berlemak, yang mungkin terlalu manis atau terlalu masin, itu semua menyumbang kepada penambahan kuantiti lemak di dalam hati. Yang faktor yang kedua yang saya sebutkan tadi adalah berkaitan dengan gaya hidup yang kurang sihat, di mana kurang exercise, berat badan yang berlebihan. So faktor itu sememangnya dapat menyebabkan lemak berada di hati. Mungkin ramai yang tak tahu tentang penyakit hati berlemak ini. Betul. Apa agaknya komplikasi akibat daripada mereka yang mengidap penyakit hati berlemak ini? Perlu atau tidak kita takut dan kita anggap ianya adalah satu yang serius? Okey. Dia hati berlemak ni kita boleh katakan macam silent disease, penyakit yang senyap. Gejala memang tiada pada peringkat awal. Okey. Kalau boleh kita tengok gambar rajah yang dipaparkan dari segi spektrum penyakit hati berlemak. Dia bermula dengan hati yang normal, kemudian dia boleh berkembang kepada penyakit hati yang ringan, penyakit hati berlemak yang ringan. Kebanyakan orang 80% mungkin berada pada tahap ini. Tetapi 20% dapat berkembang ke arah tahap yang lebih serius. Itulah di mana adanya keradangan hati. Kalau keradangan hati itu kita tak rawat, dia boleh berkembang kepada fibrosis ataupun parut-parut di hati. Dan tahap yang terakhir adalah sirosis hati, di mana hati akan kecut, akan kurang berfungsi dan menyebabkan banyak lagi komplikasi yang berlaku. Okey, doktor, bagaimana diagnosis ini dibuat? Okey. Macam saya kata tadi, biasanya tiada gejala. So kebanyakan diagnosis berlaku apabila individu pergi membuat pemeriksaan kesihatan yang biasa. Daripada situ mungkin dia akan melihat darah untuk hati tinggi sedikit. Daripada situ kita boleh investigate ataupun boleh tengok sama adakah hati berlemak menjadi punca kenapa ada keradangan hati. Dan biasanya kita dapat
melihat ataupun mendiagnos penyakit hati dengan menggunakan ultrasound daripada untuk hati. Okay. Dan setelah didiagnos, apakah mungkin bentuk rawatan yang boleh disarankan kepada mereka? Itu soalan yang cepu, Mas. Sebenarnya memang tiada magic medication ataupun ubat yang betul-betul mujarab spesifik untuk hati berlemak. Dia lebih kepada dua, iaitu jaga makan, kurangkan berat badan dan exercise. Dan antara faktor risiko lain yang menyebabkan hati berlemak menjadi lebih teruk jika seseorang itu ada kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol. So nak tak nak selain daripada jaga kesihatan, jaga pemakanan, kena jaga gula, jaga kolesterol dan juga berat tekanan darah. Kalau sebelum kita berakhir ni, mungkin doktor boleh kongsikan juga berapa agaknya kuantiti lemak yang boleh memungkinkan seseorang itu mendapat penyakit hati berlemak? Okey. Lebih daripada 5% yang di dalam hati boleh menyebabkan seseorang itu menghidap penyakit hati berlemak. Dan biasanya proses daripada hati berlemak yang ringan nak ke tahap sirosis ataupun fibrosis mengambil masa lebih kurang 20 hingga 30 tahun. Okey, jangka masa yang agak lama juga. Tapi kalau saya percaya, bila kita menjaga pemakanan, melakukan aktiviti fizikal, sekurang-kurangnya kita dapat mengelakkan diri daripada mengalami penyakit hati berlemak. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Dr. Khairul Najmi Muhammad Nawawi, pakar perunding gastroenterologi dan hepatologi, UKM Specialist Center dan Fakulti Perubatan UKM. Mudah-mudahan memberi manfaat kesihatan kepada kita semua.